Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabilmu'in nasta'in. Wabismihil alim al-hakim. Nas'aluhu an yu'tina ilman wa hikmatan min ladunhu. Innahu huwal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai' fil ardi la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang menonton pagi ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala memberi lagi kita rahmah, memberi lagi kita syafaah, memberi lagi kita usia, memberi lagi kita masa untuk bernafas dengan lebih bernafas dan dapat melakukan ibadah kepadanya. Dan mudah-mudahan kita dapat meneruskan meneruskan kita punya tadabbur pada pagi ini dan dengan penuh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilimpahi keberkatan, mudah-mudahan niat kita untuk niat kita untuk ada masalah sikit. Niat kita untuk meneruskan pencarian ilmu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita betulkan niat, kita berdoa mudah-mudahan Allah rahmati kita. Terima kasih. Bila awal dulu saya nak melihat siapa ada Kamisah, ada Haryati Hamim, ada Ahmad Amiruddin, Ahmad Aminur Rashid, maaf ya Abang Halal. Kita ada Tia, kita dan ramai lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang barakah ini terus barakah, wan salsabila. Okay, sebagaimana yang dijanjikan bahawa hari ini adalah pertemuan kita untuk menyambung tadabbur surah Al-Kahfi. Pada hari Jumaat yang lepas kita dah mulakan. Sebelumnya Bonda nak minta maaf ya. Sepatutnya hari ini Bonda dah umumkan pemenang yang share terbanyak untuk siri tadabbur Al-Kahfi. Tapi mungkin sebab lambat Bonda umumkan dan kebanyakan yang share tidak hashtagnya tidak berapa. Kadang-kadang saya pun hashtag tidak betul juga. Kadang-kadang salah eja dan sebagainya menyebabkan kesukaran untuk Bonda untuk mengira. Jadi saya dah kira separuh, dah nampak dah siapa yang boleh dapat. Tapi Bonda janji Bonda insya-Allah dengan izin Allah hari Selasa nanti Bonda umumkan di Facebook, bukan umum ketika live. Saya umum dalam tertulis. Kemudian untuk surah Taha ini saya mohon kepada semua tolong share ke grup supaya nampak lebih ramai lagi. Share sendiri pun ia juga sebab untuk kita tonton semula. Dan Bonda dah betulkan hashtagnya supaya senang Bonda cari nanti. Okey, tolong satu lagi public kebanyakan yang share itu dia friend saja, menyebabkan satu lagi susah nak buka. Bukan susah nak buka, orang lain tak ramai yang dapat manfaat daripadanya. Okey, saya tak cerita panjang sangat tentang itu. Bonda dah tulis pagi tadi dalam posting pagi tadi. Dan terima kasih kita sudah ada 18 orang. Saya rasa Bonda nak teruskan tadabbur kita pagi ini. Dan sebagaimana yang Bonda janjikan, Bonda akan ulang semula ayat yang kelima itu kerana hari itu masa singkat kita dah nak habis. Penceritaan ataupun
penghuraian ayat 5 itu agak panjang sedikit kerana ayat kelima ini dipanggil ayat mutasyabihah. Ada tasyabuh di dalamnya. Okey, saya ulang sedikit tentang apa yang kita tahu tentang apa yang kita baca minggu lepas. Bonda telah terangkan tentang sebab nuzulnya, di mana Al-Quran ini dianggap sebagai satu surah ataupun ayat tasliyah, ayat menyenangkan hati, ayat menggembirakan terutamanya kepada Nabi Muhammad dan kita juga para pembaca. Sebab dikatakan ayat tasliyah, hari itu saya tak sebut kataan tasliyah tu, sebab tu saya bilang hari ini. Kerana di dalam surah ini ataupun di awal surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa bahawa Al-Quran ini diturunkan bukan untuk menyusahkan tetapi untuk menggembirakan, untuk memudahkan. Pelaksanaan syariat Islam itu bukan sesuatu yang susah tapi sesuatu yang senang, sesuatu yang melorongkan kepada kebahagiaan kita dunia dan akhirat, sesuatu yang boleh menyebabkan kita rasa tenang dan gembira. Sebab itu dia kata dalam ayat yang kedua hari itu kita baca, auzubillahi minasyaitonirrajim, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Aku tidak turunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi panduan kita, Al-Quran yang menjadi pegangan hidup kita, bukan untuk menduka citakan, bukan untuk menyusahkan, bukan untuk membawa syariat yang kita tidak mampu untuk lakukan. Jadi sebab nuzul hari itu pun saya dah cerita bagaimana Rasulullah sebenarnya ada perkara-perkara yang dirasa susah dia buat dan dia terus buat demi dia taat kepada Allah. Lalu Allah turunkan ayat ini supaya menerangkan bahawa janganlah fikir yang susah-susah, malah kita kena lakukan yang terbaik, yang mudah. Dan begitu juga diterangkan bahawa Al-Quran ini diturunkan secara tanzilan, secara beransur-ansur daripada pemilik, pencipta bumi, pencipta langit yang maha tinggi. Sekarang masuk ayat yang kelima. Ada Ros Mahani, ada Hamidah, Kak Hamidah Bedu. Ya Allah, lamanya tak jumpa di Facebook. Jadilah Kak Hamidah, teman saya pergi umrah, pergi di mana jalan tak ingat dah. Nur Azlina Azail Kamisah sekali lagi. Okey, tak apa. Saya terus nak sambung kepada ayat yang kelima. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Di situ Allah sebut nama dia sendiri, dia tak kata Allah 'alal arsy istawa, tetapi Ar-Rahman. Digunakan nama dia Ar-Rahman, iaitu yang maha penyayang. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kita baca dulu makna dia secara harfi. Di atas arash dia bersemayam. Okey. Ar-Rahman, Allah sebutkan Ar-Rahman itu setelah dia menjelaskan bahawa Quran itu adalah memberikan, bukan untuk menyusahkan, bahkan memberikan kegembiraan, memberikan ketenangan, supaya tasliyah, hiburan, supaya kita tenang membuat kerja. Kemudian dia terus kata Ar-Rahman, maha penyayang itu pantau kita, lihat apa yang berlaku, kita lakukan ataupun tidak di atas arsy istawa. Cuma bila Bonda katakan tadi, ayat ini dianggap mutasyabihah di dalam perbincangan ulama ilmu kalam ataupun ilmu akidah. Mereka bincangkan ayat-ayat yang agak membawa kepada maksud, boleh memberikan maksud yang maksud yang menyebabkan orang confuse. Jadi tetapi ulama tafsir dan ulama akidah terus memberikan maksud-maksud supaya kita jangan terseleweng. Di antara ayat-ayat yang Ar-Rahman ini adalah Ar-Rahman al-Istawa ini adalah di antara ayat yang dikatakan boleh menimbulkan kekeliruan kalau kita tidak faham. Kerana dia sebut di situ bahawa seolah-olahnya dari segi makna zahirnya bahawa Allah itu bersemayam di atas satu tempat. Sedangkan kita faham daripada ilmu akidah dan yang kita faham juga sifat-sifat Allah itu
tidak mengambil tempat, maksudnya tidak perlu ada dia di mana. Contohnya saya ada di Sungai Merak, tuan-puan ada di Terengganu, ada di Johor, ada di Indonesia. Sebab kita ada penonton juga daripada Indonesia dan tempat-tempat lain juga. Dan tetapi Allah tidak begitu. Dia bukan duduk di atas arash itu. Tetapi kalau kita lihat Ar-Rahman ala, di atas. Bukan di atas itu berarti duduk di atas kursi. Macam kita kata alal kursi. Benda ni duduk atas kursi. Tidak. Allah itu tidak duduk macam kita. Sebab itu banyak lagi ayat-ayat lain sebenarnya macam yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu bukan berarti Allah itu ada tangan. Wajhullah bukan berarti Allah itu ada muka. Tetapi itu adalah hanya Allah yang tahu sebenarnya apa yang dia maksudkan. Kita ada ulama akidah yang lebih berhati-hati. Dia kata kita serahkan saja pada Allah untuk menentukan apa maksudnya. Dan sebelum itu saya nak terangkan bahawa ayat-ayat mutasyabih ataupun ayat yang memberikan makna yang kadang-kadang orang lihat secara makna, secara maksudnya bahasa biasa, dia boleh memberi kepada 5 perkara yang mungkin membawa kepada kesalahan. Jadi jangan kita termasuk dalam 5 ini. Pertamanya dipanggil takif, iaitu bagaimana cara Allah tu duduk. Duduk bersemayam itu bersimpuhkah? Duduk bersemayam itu bersandarkah? Itu takif. Jadi kita tak boleh takifkan. Okey. Yang kedua tahrif. Ada penyimpangan, penyelewengan. Contohnya bila kita kata tadi macam yadullah, tangan itu ada, Allah itu ada tangan, tak boleh. Contohnya ni duduk, Allah itu duduk. Itu penyimpangan, tahrif namanya. Kita sudah menyelewengkan ayat ataupun maksud ayat. Yang ketiga tashbih. Kita buat penyerupaan. Kita kata dia duduk seperti raja. Walaupun kita letak penyerupaan itu sama dengan hamba yang tinggi kedudukannya, tetapi tetap tidak sama. Kena ingat bahawa apa sahaja yang kita boleh terbayang, maka itu bukan Allah. Bukan sifat Allah maksudnya. Kita terbayang, oh Allah duduk, Allah guna mata-mata. Itu semua tak boleh. Ada sahaja yang kita boleh bayang, itu bukan Allah. Okey. Kemudian ta'til. Ta'til pula ni kita kata, oh tidak, Allah tak gini. Kita nafikan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu dipanggil ta'til. Sebab Allah dah sebutkan Allah itu bersemayam. Lalu kita kata tak, Allah tak bersemayam. Bersemayamnya Allah itu hanya Allah yang tahu, bukan tidak. Kita tak boleh nafikan. Yang ketiga tamthil. Kita nak samakan. Macam sama macam saya duduk ni, macam tu lah. Tak boleh nak disamakan. Kaedah duduk dia tu. Duduk macam mana, tak boleh. Jadi kelima-lima perkara ini tidak boleh kita timbulkan, tetapi perkara ini boleh timbul. Kalau kita tidak mengkajinya, tidak mendalaminya, maka dia boleh timbul. Maka dengan sebab itu disebutkan bahawa kita mestilah menjauhkan diri daripada perkara ini. Dan Ar-Rahman ala arsy istawa ini bagi mereka yang sebab kita ada ulama kalam yang dikatakan dia lebih kepada diberi takwil untuk memudahkan kita faham. Jadi dalam Ar-Rahman ala arsy istawa ni maksudnya kedudukan Allah yang tinggi. Yang tinggi. Dan orang lain tak boleh. Bukan orang, maksudnya makhluk tidak akan mencapai kedudukan yang tinggi itu. Kemudian ada satu golongan lagi, sebab dia kata dalam Al-Quran mengatakan kita tidak tahu melainkan sedikit. Jadi dia kata kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang tahu bagaimana. Jadi bagaimana kita nak beriman dengan ayat ini? Iman kita ialah bahawa
apa yang diceritakan oleh Allah dalam Quran itu sesuatu yang kita perlu beriman dengannya. Dan maksudnya sesuai dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak berjisim, tidak mempunyai anggota, tidak melakukan sesuatu, tidak ada persamaan dengan makhluk, tidak ada gayanya, semua tidak ada. Kita serah kepada Allah. Okey. Yang keduanya dalam ayat ini ialah tentang arash. Arash ini ialah juga perkara yang kita tidak tahu, melainkan ada disebut dalam wahyu. Maka kita tahu bahawa dia sama juga dengan mahsyar, an-nar, al-jannah, semua kita tidak tahu. Tetapi itu perkara as-sam'iyat yang Allah terangkan, wahyukan, sebut dalam Al-Quran. Maka kita faham perkara itu ada. Dan arash ini memang telah ada. Dan sebab itu Allah kata, selepas dia beritahu tadi bahawa Al-Quran ini adalah untuk menyenangkan, bukan untuk menyusahkan. Ar-Rahman, kata Allah. Allah itu Maha Penyayang. Dia lihat. Kalau bahasa kita, bukan bahasa Al-Quran ni, dia memantau kita, melihat dengan penuh kasih sayang. Kasih sayangnya melebihi daripada kasih sayang makhluk. Kasih sayangnya tidak tergambar oleh kita bagaimana sayang Allah beri kepada kita. Sebab itulah kalau kita buat perbandingan sekarang ini, kita kata kita dituntut untuk beriktikaf di masjid, salat jamaah di masjid. Kita kena Jumaat. Tetapi salat Jumaat bagi lelaki, ini dah cerita banyak pada minggu lepas. Tetapi dengan penyayang Allah, maka hukum hakam itu ada masanya dikatakan darurah. Dan Allah berikan ilmu kepada para ulama'nya, berikan ilmu melalui rasulnya, supaya kita boleh menentukan yang manakah dikatakan darurah, yang manakah dikatakan boleh menjadi kita ada sedikit perubahan yang berlaku, bukan mengubah hukum, tetapi pelaksanaannya sahaja. Contoh kalau kita kata, di dalam hukum solat Jumaat, memang ada mengatakan sekiranya tidak mampu ataupun ada penghalang-penghalang untuk melakukan solat Jumaat, maka boleh diganti dengan solat zuhur. Begitu juga berjamaah di masjid memang sangat dituntut, khususnya orang lelaki. Tetapi ianya juga ada masanya tidak dapat dilaksanakan. Maka sekarang ini berlaku kepada kita. Itu Ar-Rahman, kita ingat itu. Allah Maha Penyayang, dia tak menyusahkan. Kalaulah Al-Quran itu ataupun hukum hakam yang didatangkan dalam Al-Quran itu sesuatu yang menyusahkan, maka kita kata, oh mesti solat juga. Mesti buat juga. Walaupun kita akan berdepan dengan virus dan sebagainya, dan kita makin menyebarkan virus. Ada orang kata, bukannya virus ini membawa mati. Yang mati tu orang yang sakit, ada sakit lain. Sebab itulah, orang muda pun, orang yang sihat walafiat, kita pun tak tahu dia sihat ke tak sebenarnya. Kita tahu ke diri kita sihat ke tak sihat? Okey. Mungkin dia ada pembawa saja virus itu, tapi balik jumpa mak dia yang dah tua, mak dia yang sakit macam saya ni, maka na'udzubillah wa'alaikumsalam, akan dijangkiti virus itu dan boleh menjadikan kita sakit. Jadi sebab itulah, tolonglah kita ingat ini hukum Allah, dan Allah sebut Ar-Rahman. Allah Maha Penyayang. Kalaupun hukum itu contohnya bagi orang yang musafir, orang yang sakit, tak boleh puasa, maka tidak puasa. Bunda dah sebut dah sebelum ini. Bunda tak puasa tahun lepas. Sekarang duduk membayar hutang puasa, dan mungkin memang tidak habis, saya kena bayar fidyah. Kerana baru saja awal bulan Syaban baru bunda boleh puasa semula. Jadi dalam keadaan ini ada hukum hakam yang mengatakan boleh diganti dan sebagainya. Sebab itu bukanlah, saya ulang sekali lagi, bukan hukum Islam, bukan syariat Islam menyusahkan. Terlanjur tu nak sebut juga, terutamanya lah sebab mungkin benda wanita. Jadi nak cerita tentang wanita ni lah. Kita orang perempuan memang kadang-kadang
gangguan syaitan itu ada. Sebab itu ada kata, buat apalah Islam ini menyusahkan, nak pakai tudung lah, nak pakai itu, nak pakai lengkap ini, nak pakai sarung lengan, nak pakai sarung kaki. Panas lah. Panas tu kalau kita tidak biasakan. Tapi kalau dah dibiasakan, perkara itu menjadi janggal kalau kita tidak lakukan. Itulah dia. Biasa-biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Biasa-biasakan yang betul, betul-betulkan yang biasa. Jadi kalau biasa salah, kita betulkan. So jangan kita anggap dia menyusahkan. Nanti sebab hari ni bukan nak cerita pasal pakai menutup aurat ya. Sebab ada orang kata menutup aurat itu menyusahkan. Sebenarnya susah itu kerana kita tidak faham hikmah, tidak faham hikmah hukum tersebut. Jadi mungkin ada satu tajuk lain nak cerita nanti tentang hikmah. Setiap perkara tu ada hikmahnya. Saya sebut sikit lah tudung tu, hikmah dia apa. Saya penyakit tu. Hari ni tak puasa, boleh minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memakai tudung, saya balik semula tadi, bukan untuk mengelakkan menjadikan panas dan sebagainya, tetapi ia adalah untuk keselamatan untuk wanita. Bukan berarti kalau tak pakai tudung tu tak selamat, tetapi menjaga kehormatannya, menjaga kedudukan sebagai seorang wanita yang baik. Dan itu melihat dari segi hukum syariat. Kalau melihat dari segi kesihatan pula, mereka yang sentiasa tertutup rambutnya itu terpelihara. Sekarang cuba tengok. Nak elak virus, tutup hidung tau. Tutup muka. Tutup segala-gala. Betul tak? Itu Allah nak tunjuk tu. Bahawa menutup itu adalah lebih baik. Malah kalau anda tengok sebenarnya orang yang pakai niqab itu, memang wajahnya sentiasa bersih. Kalau sebab kami orang perempuan, kalau nampak dia orang buka kami pun cantiknya. Agaknya itulah suami-suami suka isterinya tutup, suami yang baiklah. Suka isterinya pakai niqab sebab dia seorang dia dapat lihat kecantikan isterinya daripada ajnabi. Okey. Sikit je nak sentuh tentang itu. Okey, kita sambung seterusnya dalam ayat yang ke-6. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Sesungguhnya dia kata, baginya, bagi Allah itu ma fis samawati wa ma fil ard. Di dalam bumi yang Allah jadikan itu, di atas langit dan bumi, dan juga bumi itu ada perkara, ada kejadian, ada pelbagai perkara yang menjadi kebaikan untuk kita, menjadi kegunaan kita. Wa ma bainahuma, dan di antaranya, di antara langit dan bumi itu untuk kegunaan kita. Cubalah kita lihat apa yang ada di atas muka bumi ini yang kita guna. Semua sekali kita guna. Pokok, haiwan, apa yang kita tak guna. Itu semua untuk kebaikan kita. Udara, angin, matahari, bintang, bulan. Bintang bulan ni kalau orang sastra ni tak berhenti-henti dengan bintang bulan. Mungkin benda tak pandai kot. Tak pandai buat pantun ada cerita bintang dan bulan. Nanti cuba-cubalah lepas ni. Menarik tu. Wa ma bainahuma, dan di antaranya, wa ma tahta thara, dan apa yang ada di bawahnya, maksudnya di dalam bumi. Di dalam bumi ini ada barang berharga, ada benda yang berharga. Semua orang tahu kan, negara yang paling kaya ialah negara yang ada minyak di dalam buminya. Di Malaysia pun sepatutnya negeri yang paling kaya ialah negeri ada minyak di dalam buminya. Kemudian ada juga lain, ada emas, banyak lagi yang ma'adin, maksudnya galian,
kita kata biji timah, semuanya itu galian. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَا تَحْتَ الثَّرَى. Jadi kita ni sepatutnya umat manusia memang sentiasa menggali, mengkaji, mencari apa sebenarnya yang ada di dalam bumi. Di mana letak kedudukan barang berharga yang Allah letakkan itu untuk kegunaan manusia. Ya, kita sentiasa berusaha untuk menjadikan apa sahaja yang Allah jadikan adalah untuk kegunaan kita. Jadi kita kena bersyukurlah, ya. Kita kalau tidak ada pokok, kita tak hidup. Tak ada matahari, tak ada udara, tak ada angin, tak ada apa, itu semua adalah kita tidak akan hidup. Sebab itu Allah kata lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. So bagaimana kita mensyukurinya? Ataupun kita sebut je syukur, ya Allah syukur, sebut bukan main lagi. Tetapi pelaksanaan kita, keimanan kita kepada Allah, bagaimana? Bagaimana kita menghargai? Kita bangun pagi, tadi solat subuh, kita pun tahu matahari akan terpancar sebentar lagi. Bila kita melihat matahari sudah memberi cahaya, apa kita rasa? Sebutlah Alhamdulillah. Itu sebut dulu yang penting. Zikr itu penting lebih awal. Lebih awal lagi kita sebut. Supaya ada dalam hati kita. Alhamdulillah. Ada udara. Saya boleh bernafas lagi hari ini. Alhamdulillah, rupanya saya celik mata pagi ini. Saya masih hidup lagi. Berarti kita masih hidup lagi. Pagi-pagi lagi kita sudah bersyukur kepada Allah. Dan apabila kita mensyukurinya, kita pun terus, ya Allah, jadikanlah hari ini hari yang terbaik untuk aku. Ya Allah, jadikanlah hari ini hari yang paling banyak ibadah saya kepadamu. Jauh lebih baik daripada semalam. Ya Allah, kuatkanlah aku menghadapi hari ini dengan menghadapi sekiranya ada cabaran, saya hadapi cabaran. Sekiranya jadikanlah supaya rahmatilah supaya hari ini saya perbanyakkan ibadah kepadamu. Jadikanlah semua apa yang saya lakukan hari ini adalah ibadah. Kita kena sebut tu. Sebab Bunda dah sebut banyak kali, sebenarnya ibadah tu bukan hanya duduk di atas solat, tikar solat saja, sejadah saja. Tetapi yang lain-lain juga ibadah. Tetapi bagaimana perkara yang lain itu boleh menjadi ibadah? Jadi kita pun kadang-kadang alpa, lalu kita nak berdoalah kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang aku lakukan hari ini menjadi ibadah. Contohlah kan, anda menuntun bersama saya pagi ini, anda tulis satu kebaikan contohnya. Anda catat sikit apa yang Bunda tulis supaya orang lain boleh baca. Itu jadi ibadah. Kerana orang baca mungkin orang akan lihat kemudian. Dia akan lihat, oh ini. Dan dia makin ingin nak tahu. Sekali lagi Bunda katakan. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, Bunda tidak, tapi memang sentiasa begitu. Kita belajar memang begitu. Yang kita belajar sikit, tetapi kita cari lagi. Dan ilmu kita berkembang. Okey? Dan ilmu ini adalah sesuatu yang kita menyebarkan ilmu adalah sesuatu perkara yang kita dapat pahalanya sampai kita walaupun dah tak ada. Sekali lagi saya nak sebut satu contoh. Sahabat saya yang meninggal pada hari Jumaat yang lalu. Memang banyaklah kita tak tersebut dia punya kebaikannya. Tapi tiba-tiba ada seorang bekas kawan sekolah dia di sekolah Arab dulu. Dia kata, dialah yang ajar saya mengaji. Dia pegang rotan, dia kata. Kalau saya tak tumpu betul-betul, saya tak boleh baca dengan baik. Selalunya sehingga saya boleh baca dengan baik. Ini kawan, bukan murid. Tapi dia jadi murid pada waktu itu. Dia kawan sekolah. Dia senior lah. Dia ajar. Sampai dia pegang rotan. Sekarang tak boleh pegang rotan. Kalau lah sekarang ada macam tu, lagi pula bukan guru pegang rotan, memang kena saman lah ibu bapa. Tidak tahu bahawa itulah yang memberikan kebaikan. Dan diakui oleh kawan tadi, dia kata, inilah yang menyebabkan saya boleh mengaji sampai sekarang dengan baik. Inilah yang menyebabkan kita boleh sama-sama khatam Quran dalam satu grup. Dan di antara yang buat grup itu, orang yang buat grup kami itu ialah yang meninggal tadi. Mudah-mudahan Allah memberkatinya, mengalirkan pahala kepadanya, pahala ilmunya, pahala jariahnya dan sebagainya. Ya Allah,
mudah-mudahan kita juga nanti akan ada amal jariah yang mengalir kepada kita pahalanya. Ada ilmu yang kita sebar. Bukan ilmu kita sebar tu mengajar sahaja, tetapi kita panggil orang datang. Pergi, jom kat surau ni ada ni. Jom, dia ni ada buat kelas ni. Macam tu juga sekarang ni kita tidak pergi ke surau, kita tidak pergi ke kelas. Maka kita tengok saja di Facebook contohnya, ramai ustaz asatizah yang buat, kita share. Mungkin orang yang kita share itu tak tengok sekarang, dia tengok akan datang. Dan dia akan ada satu perkara saja dia terdetik di hatinya untuk membuat kebaikan, maka anda akan dapat pahalanya. Setiap kali terdetik hati buat ibadah kerana apa yang anda share itu, maka setiap kali itu anda dapat pahala. Bukan kerana saya nak suruh share saya punya live ini, saya bonda sebut macam tu. Semua perkara, bukan daripada bonda saja, daripada orang lain juga. Siapa sahaja yang live, yang kita rasa memberikan faedah, memberikan ilmu, bukan sahaja berkaitan dengan agama, tapi mungkin berkaitan dengan coronavirus, berkaitan dengan untuk kebaikan-kebaikan, kita share. Maka orang yang dapat itu, orang lain, setiap orang mendapat manfaat daripadanya, maka kita akan terus dapat pahala. Jangan share yang bukan-bukan, Jangan share yang orang mengutuk, maka anda pun like, anda komen juga, itu kita menambah dosa namanya. Kita sekarang ni bonda hari ni tak hashtag kat situ. Semua bonda hashtag bonda hari ni tadabbur surah Taha bonda Siti. Sebab saya tak mau crowded sikit dalam live ini. Sebenarnya tag bonda Siti selalunya ada ke syurga bersama. Semakin hari semakin sayang. Kenapa bonda selalu buat hashtag tu? Memang bonda nak cari semula apa yang bonda pernah cantikkan. Itu satu perkara lah kalau kita buat hashtag. Tapi juga satu peringatan bahawa kita sebenarnya sentiasa mencari, sentiasa mengajak teman-teman kita untuk sama-sama ke syurga. Mudah-mudahan nanti apabila mereka masuk syurga dan tidak menemui kita, mereka akan mencari kita. Mudah-mudahan kita sama-sama ke syurga. Itu yang sebenarnya yang perlu kita tanamkan dalam hati. Jadi mari kita sama-sama. Jadi dalam ayat ini menerangkan sebab kita, apa yang ada di antara bumi dan langit ini juga, dan di bawahnya hatta di dalam ini juga untuk kegunaan semua umat manusia. Dan apabila dia telah menjadi harta, apatah lagi kalau harta itu menjadi harta individu, maka kita individunya, kita perlu bersyukur kepada Allah. Kita perlu menggunakan kepada yang sebaiknya. Okey. Dan seterusnya dalam ayat yang ke-7, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jadi tadi dah cerita dalam Al-Quran itu semua baik-baik, semua menyenangkan, termasuk juga dia menjadi doa kepada kita, termasuk juga semua ibadah kita. Lalu Allah kata, wa in tajhar, kalaulah kamu baca dengan kuat, fa innahu, ada orang, maksudnya ada di antara kita baca dengan kuat, Allah dengar. Fa innahu, sesungguhnya dia, iaitu Allah, ya'lamu sirra wa akhfa, tahu, maha mengetahui, sama ada kita baca perlahan atau baca secara jelas. Sebenarnya dalam pentafsiran ayat ini ada yang mengatakan begini. Tafsir kalau kamu berdoa tidak perlu kamu baca dengan kuat, kerana Allah dengar. Baca perlahan pun Allah dengar. Sebab itu kalau kita baca doa sorang-sorang, tak adalah kita baca ya Allah, ya Tuhanku. Kita baca kuat selalunya macam saya bonda live ini sebab kita nak diaminkan. Mudah-mudahan kita baca bersama, kita baca kuat lah. Kalau saya baca perlahan, memang Allah tahu. Tetapi orang yang dengar, tak dengar, tak faham. Tak tahu apa yang bonda doa, nanti tak berani pula nak amin. Salah doa Macam, ini cerita gurau-gurau lain gelak-gelak sikit. Macam orang pergi Mekah, dia pergi Jabal Rahmah. Orang kata,
dia benda no. Dia watching kita cakap, sebutlah nama dia. Junita. Dia orang pergi umrah ataupun pergi haji. Pergi Jabal Rahmah. Suami dia tu doa, ya Allah, ya Tuhanku, aku dah dapat isteri baru. Isteri dia pun tak tahu yang sebelah dia aminkan semua doa suami dia. Termasuklah doa dapat isteri baru. Tiba-tiba kat Mekah je suami dia dah kahwin dah. Ada berlaku kan? Jadi begitulah, ini gurauan. Tapi mungkin betul, kita pun tak tahu semua kuasa Allah kan? Lagi-lagi kalau yang baca doa tu ustaz tu pandai bahasa Arab, dia cakap Arab. Isteri dia tak tahu cakap Arab. Dia amin, amin. Kadang-kadang gurau-gurau ni pun kalau dia dilekatkan dalam hati, dia menjadi doa. Jadi sebab itulah kalau kita ramai-ramai, kita baca kuat setakat orang yang bersama kita boleh dengar. Tetapi kalau kita doa seorang diri, kita baca perlahan je. Tidak perlu kita jerit-jerit. Malah yang dalam hati pun Allah tahu. Sebab itu, kalau kita ada sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara bersungguh-sungguh, memanglah selalu kita akan solat, kita akan baca Quran kan. Lepas tu kita duduk, kita berdoa, kita bertafakur, kita munajat, malah kita sujud, dalam sujud itu pun kita berdoa. Ya. Dan selepas itu, apabila anda buat kerja lain pun, bila terlintas dalam hati, terus saja berdoa. Allah, berilah ini. Contoh, kita baru hantar suami ini, sekarang bukan musim kerja, tapi benda sebutlah. Ataupun ada anak-anak yang keluar, suami keluar kerja, pesan mak saya dulu. Pesan mak saya ni pun saya tak turunkan lagi pada anak-anak, mungkin tak teringat kot. Jadi saya turunkan sekali lah apa yang mak saya ajar. Kalau suami nak pergi kerja, dia kata nak keluar, pergi hantar dekat pintu. Lihat dia sampai hilang pandangan. Sepanjang kamu lihat tu, dia kata, doa dalam hati, ya Allah, selamatkanlah suamiku, murahkanlah rezekinya, berkatilah apa yang dia lakukan. Saya baru kahwin sehari 2 hari, itulah mak selalu nyanyikan di telinga saya. Tu, suami kamu nak pergi, tinggalkan dulu masakan, pergi hantar, pergi tengok. Jadi kadang-kadang kita, walaupun ibu kita tu tidak sekolah pun, tetapi dia belajar daripada pengalaman. Mungkin saya, kerana bapa saya itu seorang yang baca kitab, jadi dia faham dan mungkin dia ajar pada isterinya begitu. Jadi ini adalah perkara yang seelok-eloknya. Kita bukan hanya salam dengan suami kita nak pergi, tapi kita iringkan doa. Kita baca doa. Kalau anak kita atau siapa saja pergi, kita pergi tengok dia. Dihantar dia. Hantar dengan doa. Tak semestinya doa itu, ya Allah, ya Tuhanku, selamatlah kau nak, gini-gini. Tak semestinya. Kita doa saja dalam hati. Kita bercakap dengan diri kita pun boleh. Untuk lebih menguatkan kita. Ya Allah, selamatkanlah anakku. Selamatkanlah dia. Hantar tetamu pun gitu. Ya Allah, selamatkanlah. Berkatilah perjalanan rakan-rakanku. Begitulah. Apabila kita hantar ke pintu, kita hantar dengan doa. Kita iring dengan doa. Jadi, sebab Allah sebut di sini. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Sesungguhnya Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Yang kamu sembunyikan dan yang kamu jelaskan pun dia dengar. Okey. Mesti ada yang tertanya-tanya dalam hati. Apa pula benda tu ni? Selalu tengok suami. Oh, iya ke? Bagus, saya tahu benda ni memang penyayang orangnya. Dia akan buat. Tak apa. Saya nak sambung. Okey. Ada orang tanya pula. Macam mana orang tulis kat Facebook tu? Kan Allah kata, doa pun sendiri-sendiri Allah tahu. Dan ada orang pernah cakap, kenapa sekarang orang suka berdoa kat dinding? Dinding, wall kan, Facebook. Sedangkan kita doa sendiri saja. Sebenarnya begini, saya lebih kepada, orang kata kita bersangka baik. Dan itu berlaku pada diri kita. Bila kita tulis, orang aminkan. Betul, orang amin, amin orang kata. Dan tentu bila orang tu menulis, dia amin juga.
maka tentulah itu merupakan doa bersama. Kalau kita baca seorang-seorang, orang lain, Allah tahu, tetapi orang lain tidak aminkan. Jadi kita tulis, ada di antara rakan-rakan yang kadang sakit, kadang menghadapi masalah dan sebagainya, dia tulis. Ada orang dia rasa kenapalah dia nak cerita sangat hal-hal dia. Kita cuba bersangka baik dan sama-sama mendoakannya, bukan memikirkan perkara yang tidak baik. Kita jangan suuzan, terjauhkan buruk sangka. Itu mesti, walaupun perkara ini dalam media sosial saja, walaupun dalam WhatsApp saja, walaupun dalam Twitter, dalam apa saja chat kita, kita bersangka baik. Kalau mereka bercerita tentang diri dia, tentang suami dia sakit, tentang anak dia sakit, tentang diri dia sakit, mungkin dia mohon, dia minta kasih sayang kita untuk sama-sama mendoakannya. Walaupun kita tak tulis amin di situ, hati kita dia cakap amin. Kita baca, ya Allah, bantulah dia. Itu sudah doa yang Allah dengar daripada kita. Maka mungkin kita cuba fikir ya, kebaikan-kebaikan yang orang buat. Jangan fikir buruk sahaja. Jadi sebab bonda lalui, sebab bonda berani nak cerita. Ada orang tanya, apalah you cerita semua tentang sakit kat Facebook ni? Kalau saya tak buat. Orang bukan faham sakit kita. InsyaAllah hari ni tak faham, esok lusa dia baca, dia faham. Hari ini dia mengutuk, esok lusa dia memuji. Itu manusia. So kita buat yang kita ikhlaskan diri kepada Allah, mohon kepada Allah. Mudah-mudahan para sahabatku ini memahami dan mendoakan juga. Doakan kita, diri kita, dan doa kepada orang lain. Malah saya nak sebut juga, doa yang makbul ialah doa kita doakan seseorang tanpa dia tahu. Tanpa dia tahu. Contohlah, seorang tu cerita dalam Facebook dia tak sihat. Kita kadang-kadang tulis amin, kadang-kadang kita kata moga-moga Allah. Itu saja yang kita tulis. Tetapi apa boleh jadi bila dia lepas solat dia teringat apa yang kita tulis. Maka kita pun doa tanpa dia tahu. Kita pun tak cerita, okey lepas solat aku dah doakan dah. Tak cerita, tahu tak? Macam orang kita nak pergi Mekah contohnya. Orang semua berbisik kepada kita, doakan ya. Kalau saya meletakkan diri pengalaman bila ada saja orang kata doakan saya, dia memang Allah akan datangkan ingatan itu sewaktu kita berada di hadapan Kaabah. Doa itu, kata-kata itu akan Allah datangkan sewaktu kita berada di tempat-tempat makbul doa. Raudah contohnya, di Multazam. Sebab itu, kita bisikkan saja kepada orang untuk minta doa. InsyaAllah dia ingat. Allah ingatkan dia. Jadi kita perlu sebut. Dan dia tak kata bila balik daripada Mekah, aku duduk siang malam bacakan kau doa. Kalau dia sebut, mungkin makbul juga. Tapi lebih makbul lagi kalau dia tidak cerita. Kadang-kadang kita, orang tak minta pun kita doakan, ada juga. Kita tengok ada orang ni bertelagak antara satu sama lain. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan mereka berbaik-baik. Itu doa paling baik sebenarnya. Membaikkan orang yang berselisih faham adalah perkara yang afdal dalam hidup kita. Bukan kita makin tabah lagi. Memang dia macam ni. Tak. Sebab itu, mungkinlah ada orang yang berselisih faham melihat kita. Dia baik gak dengan orang tu, dia baik dengan aku, dia duduk mana. Tak perlu fikir dia sokong siapa. Kita fikir bahawa saya yang berselisih faham dengan si Fulan. Kenapa pula orang lain nak kena ikut saya berselisih faham dengan si Fulan? Mungkin dia ada tujuan untuk membaikkan kita, untuk meletakkan kita di hadapan Allah sebagai orang yang baik-baik saja. Sebab itu, sangka baik itu paling penting. Husnuzan itu paling penting. Bunda ulang banyak sekali, jangan boring dengar. Bunda ni kalau ada perkara yang bunda nak tekankan, bunda ulang banyak-banyak. Macam itulah Kemudian, mungkin ini ayat yang apa dah? Kita baca sampai ayat 8 ni saja sebab cerita yang selepasnya wahla ataka hadithu Musa itu dah cerita Musa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
Setelah Allah ceritakan tadi Al-Quran itu untuk menyenangkan, untuk menghiburkan. Allah lihat kita, pantau kita daripada arasy. Allah memiliki bumi dan langit dan apa di bawahnya. Kemudian kita boleh berdoa secara perlahan pun. Allah tahu, tidak perlu kita jerit-jerit, tidak perlu kita baca kuat-kuat. Sebab itu kalau salat pun, sebelum masuk ayat seterusnya, kalau salat pun, kalau lelaki lah, kalau dia sembahyang seorang, dia tak perlu baca kuat sampai satu rumah dengar. Dia baca, tapi syaratnya dia sendiri dengar. Kalau waktu jahar, baca yang afdal jahar, yang dituntut untuk baca jahar macam maghrib, isyak dan subuh, eloklah dia baca dengan kuat. Tapi kuat itu bukan sampai, kalau sembahyang seorang lah takkan nak pakai mikrofon dan sebagainya, baca kuat. Tetapi memada dengan baca macam biasalah. Tetapi kalau dia jadi imam, itu ada bezanya. Dia jadi imam, walaupun baca perlahan, kena ingat tu kalau kita, terutama kalau ada makmum perempuan, tak nampak pula tu. Tiba-tiba Allahu Akbar dia tu, kita tak dengar. Kita pun tak tahu. Dah angkat kepala ke sujud, kita pun angkat kepala kita pada sujud. Orang tak bangun-bangun lagi. Jadi untuk imam semua, kena ingat itu. Kita kasihan orang perempuan. Kalau dia tak dengar Sami Allahu liman hamidah, kita pun rokok lah. Orang ni tak bangun-bangun. Dah tidak khusyuk kita solatnya. Jadi bantulah makmum anda khusyuk. Baca dengan jelas, tak semestinya menjerit kuat-kuat. Baca dengan jelas dan semua takbirnya, apanya pemisah di antara pelakuan amal itu kita dengar. Terutamanya kami orang perempuan yang bukan duduk betul-betul di belakang tu imam, Dan satu lagi, kepada perempuan kalau jadi imam tak perlu kuat, tak perlu baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak bagi dengar makmum kita, tak. Sebab itu kita perempuan berdiri, selisihnya sikit saja. Sebab kita bukan nak suruh dia baca kuat, kita nak baca perlahan. Hari ni bukanlah nak bercerita tentang itu, tapi bonda sebutkan sikit-sikit supaya ada perkara yang selalu kita nampak berlaku harian kita tidak jelas bagaimana cara membuat. Saya selalu dengar juga perempuan bila jadi imam dia baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia baca kuat? Sebab kita takut suara dia itu kalau lalu, contohnya kita di dalam bilik, di luar bilik itu ada orang lelaki, terutamanya yang bukan dia bukan mahram kita, dengar suara kita tak boleh dalam solat. Jadi tak perlu baca kuat. Kita baca setakat kita dengar dan makmum kita dengar, dan makmum kita terlalu dekat kalau kita jadi imam kepada sesama perempuan. Okey. Ayat tadi, Allahu la ilaha illa huwa, ini sekarang dia masuk bab akidah untuk menentukannya. Sebagai satu peringatan bahawa sesungguhnya itu Allah itu la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan dia. Huwa Allah. So kita tidak boleh mensyirikkannya. Berulang kali juga bonda sebut, dan mungkin juga ustaz-ustaz yang lain, asatizah yang lain, mensyirikkan itu bukan hanya orang kafir sahaja. Kita kena jaga kata-kata kita, kena jaga apa yang terlintas di hati kita, kena jaga perlakuan kita, supaya kita benar-benar apabila berdoa, apabila menyembah Allah, mestilah meletakkan Allah la ilaha illa huwa. Berapa siri yang lepas bonda ada cerita tentang bonda pergi berubat. Ini amat perlu diingatkan. Masih ada tahu lagi sekarang orang berubat sampai ke Indonesia sana, sampai ke mana cari ubat. Akhirnya ubat itu lebih kepada cara mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wal a'izbillah. Kita melakukan perkara tersebut. Tolonglah. Satu lagi kita selalu sebut, saya berubat dengan dia lah saya baik. Nampak tak? Siapa yang memberikan kita sihat? Allah kan? Kita sebut contohnya berkat doa semua saya sihat. Berkat
Bukan dia menyebabkan saya sihat. Dengan bantuan dan kerjasama yang diberikan ini, doktor ini. Kalau kita nak sebutlah orang baca doa untuk kita semua, maka Allah perkenankan. Bukan kita kata itu belum lagi yang mengubat tu, saya lah yang pergi ubat dia tu jadi baik. Itu boleh membawa kepada syirik. Jadi harap betulkan kata-kata, betulkan tindak laku. Betulkan. Kadang-kadang dia kata gini, itulah degil. Saya kata dah, pergi berubat dengan simpulan. Berapa ramai orang berubat dengan simpulan jadi baik. So, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga contoh. Kadang-kadang orang jual suplemen ni nak bagi laku jualan ni. Bukan semua ya, ada. Tengok lutut saya dah boleh gerak dah boleh berdiri sejak saya makan ubat ni. Ingatlah bahawa Allah lah yang menjadikan lutut anda tu jadi baik. Sentiasa sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ubat itu adalah asbab. Suplemen itu adalah asbab. Bukan dia yang bagi. Jadi kena ingat tu kalau bercakap. Saya ingat tu sebab bunda pernah orang tu kira macam kalau kita tengok pun dia agak mutadayyin, kuat agama. Tapi dia kerana mungkin semangat dia jual buat gini. Dan bila saya balik ke rumah, mak mertua saya cakap gini, kenapa dia jual ubat macam tu? Bukan ubat pun, dia jual suplemen. Macam tak ada Allah. Saya pun sentak bila mak mertua saya kata begitu. Ini pandangan dia, pandangan mak mertua saya. Bukan maksud saya, memang tak patutlah dia sebut, tetapi saya fikir dia mahu bunda ni beri penjelasan. Betul ke apa orang tu cakap? Kerana dia tahu saya belajar bidang agama. Jadi saya terangkanlah, sepatutnya begini. Dan dia memang mungkin niat nak sebut bahawa itu adalah dengan keizinan Allah. Itu dengan kehendak Allah. Tetapi mungkin dia syok sangat promote dia punya barang, maka dia lupa nak sebut bahawa Allah yang menjadikan, Allah yang menyebabkan kita sihat. Allah yang buat kita segala-galanya. Kita kena ingat tu, apa saja kita buat. Contoh anak kita berjaya. Kita berkata, tengok, kalau mak tak bising, kamu tak jadi gini. Kalau mak tak ajar kamu, itu perkara yang tidak betul. Kita ajar anak kita, kita kata, inilah Allah beranugerahkan kamu kejayaan. Dan bersandar kepada, bersebab daripada usaha kamu dan usaha mama juga. Mudah-mudahan seterusnya Allah berkati semua usaha kita. Bukankah anak itu pun akan terdidik dengan cara bercakap yang lebih baik, cara bercakap yang mengingat Allah, sentiasa mengingat Allah. Itu yang bunda sebut tadi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi ibadah. Kata-kata kita pun menjadi ibadah. Kita takut kata-kata kita itu menjadi perkara yang tidak direstui Allah dan boleh membawa kepada perkara yang mungkin boleh merosakkan akidah kita. Jadi dia kata Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, dan dia ada nama-nama kita panggil asmaul husna. Dan dia banyak nama cuma yang kita hafal ialah 99. Itulah kerana itu yang disebut dalam Al-Quran. Tetapi ada lagi nama Allah yang Allah tidak sebut, hanya dia yang tahu. Sebab itu ada doa kita baca, kama sammaitalahu nafsak, sebagaimana kamu namakan diri kamu. Dan ada di antaranya yang kamu beritahu, dan ada di antaranya hanya kamu yang tahu. Ada doa kita macam tu kan? Kerana kita berdoa tu, kita selalu sebut Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Bari, apa nama-nama Allah semualah Al-Qudus, Asy-Syakur. Jadi kalau kita mahu menjadi orang yang syukur, kita sebut nama Allah Asy-Syakur. Kalau kita mahu semua urusan kita itu terurus dengan baik, kita baca doa Ya Barik, doa kepada Allah. Kita nak mahu
kita berlembut. Orang lain berlemah lembut dengan kita. Kita banyak baca Ya Latif, Ya Latif. Sebab Allah itu maha berlembut dan dialah yang menurunkan lembut itu. Kalau kita nak sesuatu itu hanya Allah yang tahu dan kita serah kepada Allah, kita baca Ya Alim. Betul kan? Begitulah. Sebenarnya banyak nama-nama Allah yang kita boleh jadikan doa dan makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menyimpulkan apa yang Bonda sebut hari ini, bahawa pertamanya kita jangan merasa syariat Allah itu susah. Kita lakukan dengan sebaiknya, dengan membiasakannya, melakukannya dengan ia akan menjadi mudah. Jangan fikir kalau mengaji itu penat. Kadang-kadang, ya Alhamdulillah sekarang ada kemudahan, ada grup WhatsApp. Jadi ramailah yang berkumpul ataupun khatam Quran menggunakan grup WhatsApp. Dia ada 30 orang, dia baca seorang satu juzuk. Seminggu siap atau 3 hari, 4 hari siap baca khatam Quran. Tiba-tiba dia tak sedar, dia dah jadi 10 kumpulan yang dia join dan 10 juzuk dia kena baca. Kalau dia kata 10 hari mesti habis, memang adalah masanya agak senang jugalah satu hari baca 3 juzuk. Tetapi kalau nak jadikan dia, kita rasa lega, kita rasa senang, kita bersyukur dengan adanya kumpulan ini. Dulu tak pernah ada macam ni, kita je lah nak beranak. Kita tak pernah fikir nak duk khatam Quran, nak jumpa kawan-kawan, nak cerita, kita you baca sini, baca sini. Semangat je kan. Dan kadang-kadang kalau tak ada kumpulan itu, kita tak baca. Tetapi kerana ada kumpulan itulah, maka kita kena baca. Daripada kita baca 1 juzuk 1 minggu, sudah menjadi 7 juzuk, maka kita pun membaca. Dan perkara itu biasa. Namun, kita kena faham juga, kita ada upaya. Kita ada mana yang kita upaya. Jangan kita susahkan diri kita. Kalau perkara itu susah, kita mengaku, kita beritahu mungkin admin grup tu, saya tidak dapatlah baca banyak-banyak minggu ni sebab saya beri je lah apa-apa alasan sebab. Mudah-mudahan kita turut sama doakan. Mudah-mudahan dia tenang dan dia boleh teruskan. Satu lagi, ketika kita membaca tu, bacalah sebaik-baiknya. Baca dengan cara yang mentartilkan dengan betul, baca tajwid dengan betul. Mudah-mudahan diterima Allah kerana ibadah kita. Dan alhamdulillah saya tengok dalam musim PKP ni memang grup-grup yang khatam Quran ni laju. Mungkin kerana tak kerja kot, duduk di rumah. Kalau kerja dari rumah pun masih ada masa untuk membaca dan sebagainya, berbeza kalau hari kerja. Dan itu adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kemudahan, memberikan kita peluang untuk beribadah. Jadi kita teruskan. Dan kita kena ingat tadi bila Allah kata bahawa Allah lihat kita duduk di atas arasnya. Saya tadi cerita aras sikit je lagi. Aras ni banyak hadis menceritakan tentang, contohnya dia ada tiang, malaikat memegang tiang aras, bergegar tiang aras. Sebab ada hadis yang menyebutkan bahawa aras tu ada tiang. Jadi tapi semuanya pun kita sifatnya itu sebab dia hanya kita tahu melalui hadis, melalui Quran. So kita yang penting kita beriman bahawa aras itu ada. Okay. Dan seterusnya tentang apa yang ada di langit dan bumi, kita juga penuh kesyukuran. Kita dapat udara, kita dapat cahaya, kita dapat macam-macam makanan dan sebagainya, dan juga apa yang ada di bumi. Sebab itu ada minyak, walaupun kita bukan tauke minyak, tetapi tanpa minyak kita sekarang ini tak dapat berjalan dari satu tempat ke satu tempat. Itu perlu kita syukuri. Dan kita perlulah berdoa, tak perlu kita jerit-jerit, tak perlu baca kuat, tetapi memandai kita kalau doa itu baca sendiri, baca perlahan. Dan seterusnya Allah kata, janganlah kamu syirikkan aku. Allah itu Maha Esa. Maka kalau kita apa sahaja yang mengenai kita, kesusahan, maka kita mohon kepada Allah. Bukan mohon kepada sesama makhluk. Kata kita, saya nak pergi jumpa sipulan-sipulan untuk ini. Untuk bantu, untuk menjadi asbab, ya, okey. Tapi untuk memberikan kesan, itu hanya Allah saja yang memberi kesan. Okey, itu saja perkongsian saya pagi ni, Bonda pagi-pagi ni. Kita
akhiri dengan doa selamat. Mudah-mudahan kita diberkati Allah. Akasyah. Apa khabar Akasyah? Assalamualaikum. Okey, kita akhiri kita punya pertemuan pagi ini dengan sama membaca doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa an-najata minan nar wal afwa indal hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. والله أعلم بالصواب. بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.